manusia kena kemerdekaan jiwa, merentasi segala halangan perundangan, kemerdekaan jiwa, merentasi segala halangan paksaan manusia, kemerdekaan jiwa, merentasi segala-galanya. Orang Mesir, mereka menjadi hamba kepada sesama mazhab mereka, menjadi hamba kepada gereja dan pemerintah Rom apabila mereka menganut ajaran Kristian. Apabila Islam datang, Islam memerdekakan mereka. Dahulunya kalau mereka dipukul, mereka diseksa, mereka dibunuh oleh para pemimpin, tentera dan penguasa, mereka hanya mendiamkan diri. Bahkan mereka tidak berani menyatakan apa-apa. Bahkan Mesir kuno mengambil anak-anak dara mereka yang cantik lalu dicampakkan ke dalam sungai Nil sebagai pengabdian kepada sungai Nil. Islam datang, Islam memerdekakan perasaan ini. Manusia abdi kepada Allah, tidak ada sungai dan tidak ada pemerintah. Apabila Amr bin As, anaknya berlumba dengan anak orang Qibti yang dahulunya adalah merupakan rakyat bawahan, apabila Amr bin As yang merupakan gubernur, apabila berlumba dengan anaknya, berlumba dengan orang Qibti, dan anaknya memukul orang Qibti itu, orang Qibti itu membawa aduan ini kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Padahal Qibti ini dah lama dah diseksa lebih daripada itu, tetapi bila Islam datang, mereka terasa nak mengadu, kerana mereka rasa di bawah Islam ini merdeka. Dahulu kena bunuh pun tak apa, tapi bila Islam datang kena pukul hanya 2-3 rotan, dah nak mengadu kepada khalifah di pusat yang mengambil masa begitu jauh perjalanannya untuk diadukan. Umar bin Khattab menghantar surat kepada Amr bin As dan menyatakan, ya Amr, matasta'badta qauman wa qad waladatuhum ummahatuhum ahrara. Wahai Amr, bilakah engkau telah menghamba abdikan manusia sedangkan ibu mereka melahirkan mereka dalam keadaan merdeka? Kemerdekaan jiwa diberikan oleh Islam. Kemerdekaan jiwa diberikan oleh Islam apabila menguasai wilayah-wilayah. Tidak seperti kufar, apabila mereka mengasuki sebuah wilayah, mereka menghamba abdikan wilayah itu, mereka menekan wilayah itu dan menindas penduduknya. Tetapi Islam apabila masuk ke wilayah India, ia memberikan tamadun kepada bangsa India. Apabila ia masuk ke dalam wilayah-wilayah Arab, ia memberikan tamadun kepada bangsa Arab. Islam tidak pernah menghantar surat supaya pemerintah meletak jawatan, tetapi ia menghantar surat seperti surat Rasul, min Muhammad Rasulillah ila azimir Rum, salamun manittaba'al ala manittaba'al huda, aslim taslam yu'tikallahu ajra marratain. Daripada Muhammad Rasulullah kepada orang besar Rom, salam sejahtera kepada sesiapa yang mengikut petunjuk Islamlah, nescaya kamu selamat, nescaya Allah memberikan kepadamu 2 balasan pahala, yakni pahalamu dan pahala rakyatmu. Islam yang merdeka, Islam yang memerdekakan manusia. Maka di wilayah-wilayah yang dimasuki oleh Islam, Islam telah memberikan tamadun kepada mereka. Hasil tamadun yang ada di India warisan daripada Islam. Tamadun yang dikuasai oleh Eropah adalah warisan daripada Islam. Sehinggalah Islam itu lemah, mereka berpecah belah, mereka meninggalkan ajaran, mereka menjadi pak turut kepada aliran pemikiran mazhab yang tidak mempunyai asas-asasnya. Lalu orang Islam bercampur baur khurafat, bercampur baur dengan kesesatan. Mereka seperti yang disifatkan oleh Nabi SAW, fihi dakhal atau dakhan, bercampur aduk. Yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadi. Mereka itu bersunnah bukan sunnahku, dan bertunjuk bukan dengan petunjukku. Lalu kita menjadi umat yang lemah. Kita dimasuki oleh penjajah. Penjajah memasuki wilayah-wilayah Islam dan membagi-bagikannya. Mereka memasuki Indonesia. Bayangkan Indonesia yang besar,
boleh dikuasai oleh Belanda, Holland yang begitu kecil di dalam petanya. Tetapi Indonesia yang besar dapat ditawan oleh Belanda, dan rakyat menjadi tali barut Belanda. Jepun masuk ke tanah Melayu, orang Melayu ada yang menjadi tali barut Jepun. Seperti mana British masuk dan ada yang menjadi tali barut kepada British. Dunia Arab juga demikian. Itali memasuki beberapa negeri. Perancis mengambil beberapa negeri seperti Mesir. British mengambil beberapa negeri seperti Jordan, Palestin. Semua negeri-negeri ini ditawan oleh orang-orang kafir, yang semua pengetahuan kekuatan senjata itu diambil dari orang Islam. Mereka bukan saja menawan orang Islam, tetapi mereka menaburkan pemikiran yang buruk mereka. Mereka tahu umat ini umat yang bangkit. Ia tidak boleh dimusnahkan dengan senjata, lalu dia mesti dimusnahkan jiwa dan perasaan mereka. Hati nurani Islam mereka mestilah dipadam. Perasaan Islam mereka mestilah dipadam. Lalu dalam yang paling berjaya dalam semua ini ialah British. British mempunyai pusat kajian yang lengkap. British melancarkan Al-Ghazwul Fikri, melancarkan serangan pemikiran kepada umat Islam. Demikian juga beberapa penjajah yang lain mengikuti jejak langkah barat ini, lalu diimport, diekspor masuk ke dalam dunia Islam, perkara yang tidak pernah dikenali di dalam umat Islam ini. Lalu mereka menjadi umat yang berubah. Mereka dimerdekakan pada zahirnya, tetapi tidak lagi merdeka jiwa mereka. Inilah hakikat kita. Walaupun kita berpisah daripada British, cara hidup kita, cara fikir kita, sistem yang diguna pakai dalam pemikiran umat Islam sama ataupun hampir sama dengan British. Pada bulan kemerdekaan ini ada artis yang sandi berkahwin. Tak apalah, baguslah dia berkahwin. Saya tak ada masalah dengan dia, kah dengan suami dia ke. Tapi inilah kadar liputan yang diberikan oleh media massa. Kadar liputan yang tidak diberikan kepada mana-mana tokoh pun yang berjasa pada negara. Ia menjadikan anak-anak muda akan tergila-gila untuk menjadi idola masyarakat, generasi yang terkinja-kinja.